Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pagi hari Jumaat, 11 Muharram, dapat kita sama-sama meneruskan kuliah tafsir kita menerusi surah Yasin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita kefahaman dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta pengajaran yang terkandung dalam ayat ini dapat kita mengamalkannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Seterusnya dapat pula kita menyampaikannya kepada orang lain. Baik, kita sampai kepada ayat sampai ke ayat yang ke-10. Jadi hari ini insya-Allah kita akan ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 pada hari ini. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, kemudian barulah kita akan melihat makna bagi ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Baik, kita ambil sampai situ dahulu. Baik, kita pergi pada ayat yang ke-30 yang kita baca tadi, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya hasratan 'alal 'ibad. Ya hasratan 'alal 'ibad. Kalau terjemahan harfinya maksudnya ialah wahai kerugian ataupun wahai penyesalan ke atas hamba-hamba. Itu terjemahan secara literal. Ataupun kalau kita melihat, kita ambil kira unsur balaghah yang terdapat dalam ayat tersebut, kita boleh terjemahkan alangkah alangkah ruginya ataupun alangkah menyesalnya manusia. Alangkah menyesalnya manusia. Kenapa menyesal? Kenapa rugi? Kenapa menyesal? Kenapa menyesal? Hasrah maksudnya ialah menyesal. Kenapa menyesal? Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka daripada rasul melainkan mereka memperolok-olokkannya atau mengejek-ngejeknya, mempermain-mainkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita bahawa betapa ruginya ataupun betapa penyesalan yang teramat sangat kepada
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, al-ibad, iaitu hamba-hamba. Iaitu siapa lagi kalau bukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang dimaksudkan dengan hamba-hamba di sini? Kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, al-ibad ataupun hamba-hamba yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah ulaikal ladzina kadzdzabur rusul, iaitu mereka yang mendustakan para rasul, wa atharul ama 'alal huda, dan mengutamakan buta, maknanya mengutamakan kesesatan ke atas petunjuk, wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan ashabu tilkal qaryati al-muhlakah. Dan lebih aula ataupun lebih-lebih lagi lah termasuk di kalangan mereka itu, termasuk di kalangan orang-orang yang mendustakan para rasul ialah apa dia? Iaitu penduduk Qaryah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang kita ceritakan dalam kisah Habibun Najjar, yang mana kebanyakan ulama mengatakan Qaryah yang dimaksudkan itu ialah Antakya. Jadi walaupun al-ibad itu umum, meliputi semua sekali hamba-hamba Allah Ta'ala yang mendustakan para rasul. Tetapi tujuan ataupun mesej yang disampaikan dalam ayat ini terlebih lagi lah ditujukan kepada golongan tersebut, iaitu ashabul qaryah, iaitu penduduk kampung yang diceritakan dalam kisah Habibun Najjar yang mendustakan para rasul, bahkan membunuh Habibun Najjar. Ya. Jadi apa tujuan ayat ini? Apa maksud ayat ini? Ayat ini nak menggambarkan ta'ajub. Ta'ajub terhadap keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak menjelaskan bahawa keadaan mereka ini memang berhak diambil iktibar dan diambil kesan. Maknanya kita apabila baca, kita sepatutnya mengambil kesan, kita terkesan dengan keadaan mereka. Bagaimana mungkin mereka boleh mendustakan para rasul? Ya. Kerana apa? Kerana para rasul itu memang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya hasratan 'alal ibad. Kalau mengikut tafsir Ibn Abbas, tafsir yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau maksudnya ialah ya wailal ibad, atau wahai kecelakaan hamba-hamba, ataupun alangkah celakanya hamba-hamba, iaitu hamba-hamba Allah yang mendustakan para rasul, Dan seperti mana kita sebutkan pada awal tadi, kalau kita nak terjemah secara harfi, maka terjemahannya ya wahai, hasrah, iaitu penyesalan, penyesalan, alal ibad, ke atas hamba. Jadi kalau kita lihat, kalau kita terjemah direct macam tu, secara langsung, wahai penyesalan ke atas hamba-hamba, iaitu hamba-hamba yang mendustakan para rasul. Kenapa kita seolah-olah menyeru ya hasratan alal ibad? Kita seolah-olah menyeru kerugian ataupun penyesalan tersebut. Kata Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, ya hasratan 'alal ibad, itu ialah seruan terhadap penyesalan ke atas mereka. Seolah-olah nak diberitahu kepada penyesalan itu, wahai penyesalan, marilah datang. Dan ini adalah keadaan kamu yang mana kamu berhak untuk datang kepada hamba-hamba yang mendustakan para rasul. Maknanya seolah-olah kita kata, wahai penyesalan, datang. Mari datang dan kamu timpalah diri kamu kepada orang-orang yang mendustakan para rasul. Begitulah umpamanya. Ya. Nak beritahu bahawa al-ibad, iaitu hamba-hamba Allah yang mendustakan para rasul, mereka itu memang berhak, memang patut, memang layak untuk menyesal. Oleh kerana apa? Oleh kerana perbuatan mereka mendustakan para rasul. Kerana itu didatangkan dalam ayat ini ya hasratan 'alal ibad. Kita menyeru penyesalan tu. Marilah datang sini.
Inilah tempat kamu, berhak, sungguh berhak kamu dikenakan ke atas orang-orang yang mendustakan para rasul. Itu kalau makna yang sebenar, tapi bila kita nak mudahkan faham orang awam, kita terjemahkan, kita kata alangkah ataupun betapa menyesal, betapa besar kerugian penyesalan ya yang menimpa orang-orang yang mendustakan para rasul. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang seterusnya, alam yarau kam ahlakna min qablihim minal qurun, tidakkah mereka melihat kam ahlakna qablahum minal qurun, berapa banyakkah umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, annahum ilaihim la yarji'un, bahawasanya ya mereka itu ilaihim la yarji'un, umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka. Tidak kembali lagi kepada mereka. Maksudnya, tidakkah mereka melihat umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan, dilenyapkan, diazab oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dan mereka itu yang diazab itu tidak akan kembali balik ke dunia ini. Tidak akan kembali semula ke dunia ini. Jadi kurun dalam ayat ini, kurun adalah jamak kepada Quran ataupun Qorn. Qorn. Jamak kepada Qorn. Dan Qorn maksudnya ialah seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, ahlu kulli asrin. Penduduk ataupun ahli setiap zaman. Orang-orang yang duduk di satu zaman yang sama, maka itu dipanggil sebagai Qorn. Jadi kurun maksudnya ialah umat-umat yang hidup pada satu zaman ini. Kan, seperti kaum Nabi Lut, kaum Hud, kaum Nabi Saleh. Jadi mereka hidup satu umat itu duduk dalam satu zaman, hidup dalam satu zaman. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada mereka, ya, tidakkah mereka melihat betapa banyak kurun, iaitu umat-umat ahlakna qablahum. Dia terbalik-terbaliklah kalau ikutkan dalam ayat. Kalau kita nak terjemah ayat, ikut direct pada ayat, mungkin terjemahannya akan terbalik-terbalik. Tapi nak bagi mudah faham, Allah Ta'ala berfirman kepada kita, tidakkah mereka melihat umat-umat terdahulu, itulah yang dimaksudkan dengan kurun, qablahum, sebelum mereka, ahlakna, yang mana kami telah membinasakan mereka, annahum ilaihim la yarji'un, bahawasanya mereka tidak akan kembali. Mereka tidak akan kembali semula ke dunia ini. Mereka dah mati dan menerima azab daripada Allah, maka mereka tidak akan kembali lagi. Ya. Ayat ini ditujukan pada siapa? Apabila Allah menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman, alam yarau, tidakkah mereka melihat? Nak suruh siapa lihat ini? Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, ya, alam yarau, mereka itu ialah kufar, orang-orang kafir Mekah. Maknanya cerita ni, ayat ini kembali balik semula kepada ayat-ayat yang sebelumnya, yang menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah memang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kitab yang dibawa juga adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini masih lagi berkenaan dengan kufar Mekah. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka melihat? Maksudnya, tidakkah orang-orang kafir Mekah yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat berapa banyak umat-umat terdahulu yang telah kami binasakan, yang mana mereka itu tidak dikembalikan. Mereka itu tidak kembali. Mereka tidak kembali. Kemudian, kenapa Allah Ta'ala nyatakan begini? Tujuannya ialah supaya nak membuka minda, nak membuka mata mereka dan mata hati mereka, supaya mereka melihat, supaya mereka mengambil iktibar, supaya mereka mengambil pengajaran, supaya jangan azab yang menimpa umat terdahulu menimpa juga kepada kufar di Mekah. Kerana itu disuruh melihat, alam yarau kam ahlakna, supaya kita mengambil pengajaran, supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang mendustakan
para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan tidaklah setiap satu daripada makhluk-makhluk Allah Taala itu, tidak ada suatu pun lamma kecuali jami'ul ladaina akan dihimpunkan kepada kami, muhdarun dalam dihadirkan kepada kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ni kalau kita lihat dari segi zahirnya susah kita nak terjemahkan. Tapi kalau kita baca dalam tafsir, rupa-rupanya tidaklah susah mana. Walaupun ayat ini ada beberapa tafsiran, ya, kerana ada qiraat lain yang membaca lamma tu dibaca dengan takhfif. Wa in kullul lama. Dan begitu juga ada perkataan lain yang barisnya berbeza daripada qiraat yang kita baca, maka kerana berbezanya qiraat, maka terhasillah perbezaan tafsir. Tapi kalau kita rujuk kepada qiraat yang kita baca, wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, insya-Allah tidaklah begitu susah. Kerana apa? In di sini ialah harfu nafi. In di sini bermaksud ma, tidak. Ya. In di sini maksudnya tidak. Jadi ini penting untuk orang yang belajar bahasa Arab. Jangan diingat in tu maksudnya jikalau sahaja. Jika sahaja. Tak. In juga ada makna lain, iaitu tiada ataupun tidak. In huwa illa wahyu yuha, contohnya. Tidaklah ia melainkan wahyu daripada Allah. Kan dalam ayat yang kita selalu baca, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah baginda sallallahu alaihi wasallam itu menuturkan dengan nafs wa ma yantiqu anil hawa, daripada hawa nafsunya, in huwa, tidaklah ia, illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi in di sini in nafi yang bermaksud tidak. Kemudian kullun di sini kullun setiap. Jadi tidaklah setiap. Setiap apa? Setiap makhluk. Setiap makhluk atau setiap manusia. Tidaklah setiap manusia. Lamma bermaksud, lamma kata Imam Ibn Katsir, maksudnya maknanya ialah illa. Jadi lamma kadang-kadang kita faham dengan makna belum, kan, lamma ataupun ketika mana. Tetapi ada kalanya juga lamma bermaksud illa, seperti mana kata Imam Ibn Katsir dalam mentafsirkan ayat ini. Jadi in wa in kullul lamma maksudnya ialah dan tidaklah setiap satu daripada makhluk atau setiap satu daripada manusia, lamma kecuali jami'. Jami' maksudnya apa? Maksudnya majmu'un, dikumpulkan, dihimpunkan. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, jami' di sini bermaksud majmu'un. Majmu'un iaitu dikumpulkan, dihimpunkan. Jadi jangan kita faham jami' ni maknanya keseluruhan. Contoh kita kata ta'allamtu min jami'il masyayikh. Aku telah belajar daripada seluruh masyayikh, seluruh ulama. Jami' biasa kita tahu seluruh ataupun semua, tapi jami' juga bermaksud majmu'un, iaitu dihimpunkan, dikumpulkan. Ya, kerana dalam bahasa Arab kata Imam Asy-Syaukani, fa'il bermakna maf'ul. Fa'il bermakna maf'ul. Contoh qatil. Qatil maknanya sama dengan maktul, iaitu orang yang terbunuh, orang yang dibunuh. Jadi wa in kullul lamma jami'un. Jami'un maksudnya ialah tidaklah semua manusia, melainkan dikumpulkan, dihimpunkan. Maksudnya apa? Maksudnya memang semua manusia, tidak ada jalan lain, tidak ada pengecualian, semua sekali akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ladaina, kepada kami, muhdarun, iaitu dihadirkan. Maknanya semua akan dikumpulkan dan dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mengikut muhdarun dalam erti kata yang mudahlah, dalam tafsiran yang mudah, muhdarun maksudnya dihadirkan. Dihadirkan maknanya dihimpunkan, dibawa berkumpul di pada mahsyar nanti menunggu hisab. Ya, tetapi Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya
menukilkan satu lagi tafsir daripada sebahagian ulama, yang mana mereka menafsirkan muhdharun itu bermaksud mu'azzabun, iaitu diazab. Iaitu muhdharun bermaksud diazab. Jadi maksudnya, kalau begitu, maka tafsir ayat ini ialah semua manusia akan diazab. Tetapi kata Imam Asy-Syaukani, yang lebih aula, yang lebih patut, tafsir yang lebih sesuai ialah maknanya ialah makna hakiki. Muhdharun maksudnya apa? Maksudnya ialah semua manusia akan dikumpulkan, kata Imam Asy-Syaukani, dihadirkan untuk menerima penghisaban amal, untuk dihisab amalannya. Jadi tidak ada siapa di antara kita yang boleh terlepas. Di dunia ni kita boleh cakap apa-apa. Kita boleh cakap apa yang kita nak cakap. Kita boleh ni maknanya bukanlah maknanya halal. Maksudnya harus, tak. Maksudnya Allah bagi. Kita nak cakap apa? Cakaplah secakap-cakapnya. Kita nak tulis apa di media sosial? Tulislah. Ya, Allah bagi. Tetapi Allah tidak redha. Allah dah bagi tahu dah mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tetapi bila manusia memilih untuk buat begini-gini, maka itu dia bertanggungjawab nanti di akhirat di atas pilihannya. Ya. Tapi di dunia ni, orang yang cakap, yang melanggar syariat, mungkin tidak diazab, masih belum diazab. Orang yang menulis dalam media sosial dan sebagainya, ya, mungkin dibiarkan oleh Allah, belum dibalas lagi. Orang yang melakukan perkara-perkara yang jahat, sama ada dengan tangan dia, dengan mata dia, dengan telinga dia, dengan kaki dia, ya, semua itu belum dilakukan apa-apa tindakan. Mungkin ada orang yang diazab, orang yang dikafarahkan di dunia, tapi yang kita nampak biasanya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, ya. Tapi nanti di akhirat, kita kena ingat, wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Tidak ada siapa yang boleh terlepas. Semuanya akan dihadirkan di tempat yang sama di padang mahsyar, dan masing-masing menunggu namanya dipanggil untuk dihisab, untuk dihitung amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap kata-kata kita, setiap apa yang kita tuliskan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada kekuasaannya dengan firman-Nya, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Dan ayat, iaitu ayat yang menunjukkan kebesarannya, keagungannya, kuasanya bagi mereka, iaitu siapa dia? Bagi manusia. Bagi manusia, atau dengan lebih khusus lagi, bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan semula. Tanda-tanda yang menunjukkan adanya hari kebangkitan semula yang diberikan, yang dihujahkan kepada mereka, iaitu kepada orang-orang yang ingkar. Apa dia? Iaitu al-ardul maitah, bumi yang telah mati. Bumi yang telah mati. Ahyainaha, kami menghidupkannya semula. Wa akhrajna minha habba, dan kami, ya, mengeluarkan daripadanya. Nya tu apa? Nya tu ialah bumi tadi. Al-ardul maitah, bumi yang telah mati. Wa akhrajna minha habba, dan kami keluar daripadanya, kami keluarkan daripadanya, iaitu daripada bumi yang telah mati tadi. Apa dia yang dikeluarkan? Iaitu biji-bijian. Iaitu maknanya apa? Biji-biji benih. Faminhu yakulun, maka daripadanya lah. Nya ni pula apa pula? Nya ni yang kedua ni, nya kedua. Faminhu, nya yang kedua ni merujuk kepada biji-biji tadi. Biji-biji, iaitu benih-benih yang disebutkan tadi, habba. Daripadanya lah yakulun, mereka, iaitu manusia-manusia yang engkar tadi, mereka memakannya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ataupun berfirman, menceritakan kepada kita tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu berkenaan dengan bumi yang mati lalu dihidupkan semula? Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kerana sebelumnya tadi Allah Ta'ala berfirman, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
Iaitu ayat tadi itu yang kita bincangkan, ayat itu memberi isyarat petunjuk kepada adanya hasyr, adanya perhimpunan, maknanya dibangkitkan semula manusia dan dihimpunkan di padang mahsyar. Tadi ayat tadi, wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Ayat itu menceritakan kepada kita, memberitahu kepada kita bahawa adanya hasyr, adanya perhimpunan manusia, dikumpulkan seluruh manusia pada hari akhirat. Ya. Maka oleh kerana itulah pada ayat yang ke-33 kata Imam Ar-Razi, didatangkan dalil yang qat'i, dalil yang kuat, dalil yang putus, dalil yang hujah yang muktamad untuk memberitahu pada manusia bahawa perkara hasyr ataupun kebangkitan semula dan perhimpunan manusia itu bukanlah suatu yang mustahil. Bukanlah suatu yang mustahil. Bahkan itu adalah kemampuan, dalam kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu nak menegaskan pada manusia bahawasanya manusia jangan engkar tentang wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun tadi, maka Allah Taala berfirman wa ayatul lahumul ardul maitah, al ardul maitah ahyainaha. Allah nak bagi tahu bahawa aku boleh buat, aku boleh membangkitkan semula manusia setelah mati. Apa dalilnya, apa hujahnya, apa rasionalnya? Rasionalnya ialah aku boleh menghidupkan bumi yang telah mati, aku keluarkan daripada bumi tersebut biji-bijian atau benih-benih yang daripadanya itu, daripada biji-bijian tersebut manusia memakannya. Manusia memakannya. Dan kalau kita lihat dalam ayat ini, kalimah ayah itu didatangkan dengan dalam bentuk nakirah, ya, iaitu tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Tak pula disebut wal ayatu lahum. Tetapi disebutkan, difirmankan wa ayatul lahum. Wa ayatul lahum tanpa alif lam. Kita kena ingat bahawa kalimah bahasa Arab ni, kalau dia tidak ada alif lam, dia nakirah, maka ia membawa makna umum dan perkara itu tersebar, syuyu'. Ya. Maka di sini kenapa Allah Taala berfirman wa ayatul lahumul ard? Ayah itu didatangkan dalam bentuk nakirah. Kerana kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, nak beritahu pada kita bahawa ya, tanda-tanda kekuasaan Allah itu terlalulah agung. Terlalulah agung, terlalu jelas di depan mata kita. Dan perkara itu tak perlu dikhususkan, memang nampak depan mata. Kita keluar rumah saja kita dah nampak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita masuk makmal, cek menjalankan kajian ilmiah secara saintifik, secara klinikal, sehingga dapat keyakinan bahawasanya akan adanya hari kebangkitan semula. Tak perlu. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Allah datangkan ayah itu dengan nakirah untuk memberitahu bahawa tanda-tanda yang menunjukkan tidak mustahilnya, ya, maknanya kata tak sepatutnya kita menolak adanya hari kebangkitan semula. Tanda-tanda, bukti-bukti itu terlalu besar, terlalu jelas di depan mata kita, ya, dan tidak sepatutnya orang-orang musyrikin Mekah atau selainnya yang ingkar, tidak sepatutnya mereka, ya, tidak sepatutnya mereka melupakan perkara tersebut. Bahkan sepatutnya mereka mengambil endah, mengambil kira, ya, mengambil cakna tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang luas di hadapan mereka, ya, yang ada di serata alam ini. Ahyainaha. Ini sudah kita telah terangkan tadi. Kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman faminhu ya'kulun. Maka daripadanya lah mereka, iaitu manusia-manusia, ya, memakannya. Daripada biji-bijian, daripada benih-benih yang Allah Ta'ala tumbuhkan daripada bumi yang asalnya mati, daripada benih-benih tersebutlah yang akhirnya menjadi makanan kepada manusia. Persoalannya di sini ialah kenapa diakhirkan, dikebelakangkan kalimah ya'kulun. Kalau dalam perbualan harian kita, ayat biasa kita akan kata apa? Ya'kuluna minhu. Kan? Ni bagi orang yang belajar bahasa Arab, insya-Allah dia tahulah. Ya'kuluna minhu. Mereka makan daripadanya, iaitu daripada biji-bijian. Kan? Kita tak kata dalam perbualan harian kita, biasanya kita tak kata
minhu ya'kulun. Kan? Kita tak kata dari nasi lemak lah dia makan. Tak, kita akan kata dia makan nasi lemak. Dia tu akan duduk depan. Dia makan akan duduk depan. Nasi lemak duduk belakang. Tapi dalam ayat ini Allah kata habban faminhu ya'kulun. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Daripadanya, iaitu daripada biji-bijian itulah mereka memakannya. Maka kalau dah ikut dalam bahasa Arab ni, kalau dia terbalik macam ni, biasanya dia akan membawa makna takhsis, iaitu hanya. Seperti mana apa? Seperti mana dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Kan? Walaupun dalam ayat biasa kita selalu tulis, selalu cakap, kalau dalam bahasa Arab, na'buduhu ataupun na'buduka, kami menyembahmu wahai Allah. Tapi bila diterbalikkan iyyaka na'budu, maka itu maknanya itu lebih tinggi. Kerana dia membawa maksud hanya kepadamu lah kami menyembah. Samalah di sini. Faminhu ya'kulun. Hanya daripada biji-bijian itulah mereka memakannya. Kenapa dikhususkan biji-bijian ataupun tumbuh-tumbuhan itu sebagai makanan manusia? Maka diterangkan dalam tafsir Tontawi dan juga Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, ya. Kenapa dikhususkan begitu? Kerana kata mereka, kebanyakan makanan yang dimakan oleh manusia sebenarnya berasaskan kepada tumbuhan. Cuba kita tengok tuan-tuan. Ya, cuba kita tengok apa yang kita makan sarapan tadi. Dalam banyak-banyak makanan yang kita makan tu, berapa persen daripada haiwan dan berapa persen daripada tumbuhan? Boleh katakan bahawa kebanyakan makanan yang kita makan adalah daripada tumbuhan. Kalau kita makan nasi lemak contohnya, nasi itu daripada tumbuhan, kan? Sambal itu daripada cili pun daripada tumbuhan, bawang daripada tumbuhan, kacang daripada tumbuhan, timun daripada tumbuhan. Satu je lah yang mungkin daripada bukan tumbuhan. Apa dia? Iaitu ikan bilis. Itu pun kita kena ingat, ikan bilis itu pun makanannya ialah tumbuhan dalam laut. Jadi akhirnya semuanya kembali kepada wa akhrajna minha habba. Kembali pada biji-bijian, biji-biji benih yang merupakan asal usul tumbuhan. Nampak tak? Kerana itu Allah kata faminhu ya'kulun, daripadanya lah, iaitu daripada tumbuh-tumbuhan itulah manusia makan. Sebab apa? Sebab kebanyakan makanan yang kita makan memang semuanya adalah daripada tumbuhan. Hatta kalau kita sarapan tadi kuih contohnya, kuih semuanya adalah tumbuhan. Melainkan beberapa jenis kuih lah. Kalau kita makan donat dah tentulah gandum, maka dia asal daripada pokok gandum. Kalau kita makan contohnya serimuka, kuih serimuka, kan? Yang atas tu yang warna hijau tu, itu daripada jagung tumbuhan. Tepung jagung kan? Tak tahulah, saya orang lelaki, kalau orang perempuan mungkin dia tahulah. Diperbuat berapa, tapi setahu saya lah, kalau yang jenis melekit macam tu, sticky macam tu, itu adalah dari tepung jagung, kan? Kemudian apa lagi? Dia punya bahagian bawah serimuka tu, pulut. Itu pun dari tumbuhan, kan? Daripada beras pulut. Beras daripada padi lah, padi pulut. Apa lagi? Kari pap contohnya. Dalam tu ada kentang, ya? Ada kari daripada tumbuhan, kentang daripada tumbuhan, kulitnya itu tepung daripada tumbuhan. Kalau ada ayam, daging, barulah daripada haiwan. Itu pun ayam dan daging, ayam, lembu dan sebagainya, mereka pula, haiwan-haiwan itu pun makanannya daripada tumbuhan juga. Jadi kesemuanya itu bermula daripada tumbuhan. Dan tumbuhan itu bermula daripada apa? Biji benih. Dan biji benih itu, siapa yang mula-mula sekali mengeluarkannya daripada bumi yang asalnya kering kontang, yang bumi yang mati? Allah Ta'ala kata, dialah, Allah Ta'ala lah yang mula-mula sekali mengeluarkan biji benih. Daripada biji benih itu, maka tersebarlah tumbuh-tumbuhan di serata dunia, di serata bumi ini. Daripada tumbuh-tumbuhan itulah jadinya makanan kita. Cuba kita hayati betul-betul. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Dan tanda-tanda kekuasaan kami bagi mereka. Supaya manusia ni berfikir. Apa dia? Tanda-tanda itu, iaitu al-ardul maitah, bumi yang mati. Ahyainaha, kami hidupkannya. Wa akhrajna, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian.
iaitu benih-benih. Faminhu ya'kulun. Daripada benih tadi manusia memakannya. Mereka memakan. Ya. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas disebutkan dikhususkan biji-bijian sebagai sumber makanan manusia dengan firman Allah Taala faminhu ya'kulun, ialah kerana sebagaimana kata Syekh Tantawi dan juga Imam Asy-Syaukani rahimahumallahu taala, dikhususkan begitu ialah kerana kebanyakan makanan manusia adalah daripada tumbuh-tumbuhan atau daripada biji-bijian, ya, dan juga dan sekiranya manusia kekurangan biji-bijian tersebut, tumbuh-tumbuhan tersebut, maka akan menyebabkan kebuluran dan kelaparan. Yalah, kalau andai katalah seluruh dunia ni tidak ada biji-bijian, tak ada tumbuhan, yang ada ialah makanan daging, contohnya ayam, daging dan sebagainya, maka tetap tidak akan dapat memuaskan kita, kan? Sebab ada setengah orang boleh, tapi ada sebahagian orang dia tak boleh. Dia mesti nak nasi ataupun benda-benda yang karbohidrat, roti dan sebagainya. Kalau daging semata-mata daging dia tak puas. Ya. Kerana itulah kita kena syukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, setelah itu Allah Taala menyebutkan lagi, ya, menceritakan lagi, mengingatkan kita lagi tentang kekuasaannya dan juga nikmat yang diberikan kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Dan kami jadikan pada bumi itu, di bumi itu, jannat, kebun-kebun. Jadi jannah di sini bukan maksudnya syurga di akhirat sana. Tapi jannah di sini maksudnya ialah kebun, ya, kebun-kebun. Kebun apa? Min nakhilin wa a'nabin. Kebun-kebun kurma dan juga anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Ya, kami keluarkan, kami terbitkan, kami pancarkan pada bumi itu beberapa mata air. Ini pun satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuburkan bumi ini dengan dua tanaman yang paling berkualiti. Dua makanan yang paling berkualiti. Apa tu? Iaitu min nakhilin wa a'nabin. Allah kata wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. Kami jadikan di atas muka bumi itu, pada bumi itu adanya apa? Kebun-kebun, kebun-kebun kurma dan juga kebun-kebun anggur. Masya-Allah. Ya. Kenapa dikhususkan? Sekali lagi, ya, kenapa dikhususkan? Kenapa disebut secara khusus kurma dan juga anggur? Sedangkan sedangkan di atas muka bumi ini banyak lagi kebun lain. Kan? Ada kebun musangking, ada kebun harum manis, ada kebun nenas, ada kebun macam-macam. Tetapi Allah Ta'ala menyebutkan, berfirman secara khusus, menyatakan secara khusus nakhil dan juga a'nab. Kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, kerana anggur dan juga kurma itulah dua buah yang paling masyhur di kalangan orang-orang Arab dan paling bermanfaat di sisi mereka. Dua itulah. Kan, kalau sebut apple mungkin dia tak faham. Kalau sebut musangking lagilah. Kan, zaman tu tidak ada. Jadi kerana itu Allah Taala meraihkan keadaan mereka, orang Arab yang mana Quran itu untuk generasi pertama ialah orang Arab lah, kemudian barulah berkembang. Jadi untuk meraihkan golongan yang mula-mula sekali menerima Quran, iaitu orang Arab, maka Allah Taala nyatakan dua buah yang memang masyhur, terkenal, diketahui umum oleh masyarakat mereka, dan mereka menganggap itulah sebesar-besar manfaat, ya, tumbuhan ataupun buah-buahan yang paling banyak manfaatnya. Apa dia? Iaitu kurma dan juga anggur. Dan kalau kita lihat kedua-dua buah ni
ada persamaan. Apa dia? Persamaannya ialah ia boleh dimakan, maknanya boleh disimpan. Ia boleh digunakan dan dimanfaatkan dalam tempoh yang lama. Kurma kalau disimpan maka akan menjadi kurma kering lah, jadi tamar. Dia akan jadi kering. Bila dia jadi tamar, dia boleh simpan lama. Kalau tak percaya, tuan-tuan puan-puan boleh tengoklah dekat peti ais tuan-tuan. Ataupun di dapur tuan-tuan. Saya kira ramai di kalangan kita masih lagi menyimpan kurma yang baki daripada bulan Ramadan yang baru ni. Kan? Jadi maknanya boleh disimpan lama. Begitu juga dengan anggur. Anggur boleh disimpan lama, iaitu dengan cara dikeringkan. Daripada anggur tadi menjadi kismis. Dan kismis memang menjadi makanan orang Arab. Kismis memang makanan orang Arab. Maka kerana itu, mereka menganggap dua buah ni, kurma dan juga kismis, sama ada yang segar ataupun yang dah dikeringkan, memang di antara dua buah yang sangat bermanfaat untuk mereka. Maka kerana itu Allah Ta'ala menyatakan secara khusus di sini. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Bukan sahaja Allah menumbuhkan dan menjadikan kebun-kebun di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala juga menerbitkan, memancarkan, mengeluarkan mata air daripada bumi ini. Ini pun salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jangan tengok zaman sekarang. Zaman sekarang ni mungkin kita dah ada teknologi. Orang kalau nak menggali telaga perigi, dia akan tengok dulu. Dia ada teknologi lah, ada bahan, ada alat. Dia akan lihat dulu. Di tempat tu ada tak kemungkinan, ada tak sumber air di bawah tanah ni. Jadi tidak ada masalah sangat. Tetapi cuba kita bayangkan pada zaman dahulu. Bagaimana manusia boleh mengetahui di bawah itu ada air? Manusia tak tahu. Jadi mereka berikhtiar. Mereka hanya cuba saja, try and error. Mereka cuba gali, tiba-tiba keluar air. Siapa yang keluarkan? Siapa yang keluarkan air itu? Siapa yang mengilhamkan orang yang menggali telaga itu untuk menggali di tempat itu? Tidak lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Allah Ta'ala, dan kami, kata Allah Ta'ala, menerbitkan pada bumi itu mata-mata air. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, memanglah mungkin kita tak nampak sangat kebesaran Allah. Kan? Sebab itu kita jangan terlalu, mata kita ni jangan terlalu melihat kepada yang zahir. Kena tengok di sebalik itu kekuasaan Allah. Tapi kalau kita pergi kepada zaman dahulu, zaman yang tidak ada teknologi untuk mengetahui di manakah ada sumber air di bawah tanah, kan? Tak tahu. Dan setiap di antara mereka hanya berikhtiar, hanya cuba-cuba saja menggali. Dan bila mereka gali, ada air. Maka tidakkah itu menunjukkan kebesaran Allah? Tidakkah itu sepatutnya mengembalikan mereka untuk kembali kepada fitrah, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita katakan bahawa tempat tu memang ada air, memanglah tempat tu ada air, tetapi siapa pula yang mengilhamkan orang itu untuk menggali tanah, menggali lubang, menggali perigi di situ, kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah yang ilhamkan dia. Allah yang tahu di tempat mana ada air, dan Allah yang ilhamkan orang ini untuk menggali di sini dan keluar air. Jadi kerana itulah Allah Ta'ala suruh kita tengok kebesaran Allah ni, fikirkan supaya apa? Supaya bertambah iman kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Supaya mereka, maknanya apa yang Allah Ta'ala firmankan tadi, semuanya itu supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maka patutkah mereka tidak bersyukur? Semua yang Allah Ta'ala buat itu semua adalah untuk kita. Maka adakah tidak patut kita bersyukur? Jadi apa yang kita tafsirkan tadi itu adalah salah satulah daripada bentuk tafsir bagi ayat tersebut. Ayat ini sebenarnya boleh ditafsirkan dengan dua tafsiran. Kerana apa? Kerana ma pada dalam ayat tersebut, wa ma amilat hu aydihim. Ma itu boleh diterjemahkan kepada dua. Sama ada diterjemahkan sebagai tidak, atau diterjemahkan kepada yang. Apa yang. Okey, kita tengok liyakulu min thamarihi.
supaya mereka makan daripada buah-buahannya. Wa ma amilathu aydihim, dan apa yang mereka kerjakan, apa yang tangan-tangan mereka kerjakan. Itu satu tafsiran. Tapi kalau ma itu tidak, ya, maka tafsirannya begini, liyakulu min samarihi, supaya mereka makan daripada buah-buahannya. Wa ma amilathu aydihim, dan tidaklah tangan-tangan mereka mengusahakannya. Lain tu. Kan? Jadi ma di sini boleh ditafsirkan dengan dua tafsiran. Kerana itu ulama tafsir pun terbahagi kepada dua. Ada yang mentafsirkan begini dan ada yang mentafsirkan begini. Ya. Satu kelompok ulama mengatakan bahawa ma di sini maksudnya ialah tidak. Ma nafiyah. Ma nafiyah. Ma yang menafikan. Maksudnya apa dia? Maksudnya tidaklah. Wa ma amilathu aydihim, maksudnya tidaklah tangan-tangan mereka, iaitu manusia, mengusahakannya, mengerjakannya. Ialah apa yang kita nampak yang Allah Ta'ala telah tumbuhkan di atas muka bumi ini, dan sungai-sungai yang mengalir, mata-mata air yang terbit, bukan dengan kerja kita. Pada asal-asalnya memang bukan kerja kita, Allah Ta'ala yang buat. Jadi wa ma amilathu aydihim, kalau ma itu diterjemahkan atau ditafsirkan dengan maksud tidak, maka maksud ayat ini ialah supaya mereka makan daripada buah-buahannya dan tidaklah tangan-tangan mereka mengerjakannya. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang aku telah ceritakan itu, kata Allah, semua itu memang aku sendiri yang buat. Sedikit pun tidak ada kerjasama daripada manusia, tidak. Semua daripada Allah Ta'ala. Hatta walaupun kita yang mencangkul dan sebagainya, tapi kita kena beriman, kita kena yakin sebagaimana akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, usaha kita tidak membuahkan hasil. Usaha kita tidak mendatangkan kesan. Kesan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha, tapi kesan daripada Allah Taala. Ya. Maka Allah kata wa ma amilathu aydihim, dan tidaklah tangan-tangan mereka mengerjakannya. Maksudnya apa? Maksudnya hakikatnya aku juga yang buat. Hakikatnya kebun-kebun kurma, kebun-kebun anggur, telaga-telaga, perigi-perigi yang kamu gali, hakikatnya tidak ada siapa yang buat, bukan tangan-tangan kamu yang buat. Wa ma amilathu aydihim, aku yang buat, kata Allah. Ini kalau mengikut satu tafsiran. Kalau mengikut tafsir ini, maka ayat ini lebih nampak jelas, lebih menggesa kita supaya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana apabila kita tahu bahawa segala nikmat yang datang itu bukan daripada tangan kita, semuanya datang daripada Allah, maka adakah kita masih lagi tidak bersyukur? Itu dia punya, tafsir ayat tersebut. Ya, dan antara ulama yang menafsirkan ma dengan makna tidak, ya, antaranya ialah Imam Ibn Kathir dan juga Qatadah, Ibnu Abbas. Begitu juga dengan Ad-Dhahhak dan Muqatil. Ya, maknanya ramailah Ibnu Kathir, Ibnu Abbas, Qatadah, Ad-Dhahhak dan juga Muqatil. Namun begitu, sebahagian ulama cenderung untuk menafsirkan ma pada ayat ini dengan menganggap ma ini ialah ma mausulah. Ma mausulah. Ataupun ma ni maksudnya ialah apa yang. Kalau begitu, maka maksudnya ialah, tafsiran ayat ini ialah liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim, supaya kamu makan daripada buah-buahannya dan makan daripada apa yang kamu kerjakan dengan tangan-tangan kamu. Apa yang tangan-tangan kamu kerjakan. Maka maksudnya kamu makan ni ada dua. Satu, makan daripada buah-buahan, dan satu lagi ialah makan daripada apa yang kamu usahakan, iaitu tangan kamu usahakan. Lain pula makna dia. Jadi kalau begitu, maka maksudnya roti yang kita buat, ya, jus yang kita buat, yang kita kisar, mi yang kita proseskan, roti canai yang kita tebah, nasi yang kita masak, ya, sambal yang kita tumiskan, itu semua termasuk dalam
wa ma amilathu aydihim, dan apa, ini kalau kita terjemahkan ma itu kita tafsirkan dengan apa, dan apa yang tangan mereka, bukan kamu, apa yang tangan-tangan mereka kerjakan, usahakan. Maka lainlah maknanya, ya, lain maknanya. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim, supaya kamu makan daripada buah-buahannya, dan apa yang bukan kamu, astagfirullahalazim, mereka, ya. Saya mohon maaf, sebelum ni saya banyak kali sebut kamu, bukan kamu, mereka. Supaya mereka makan daripada buah-buahannya dan makan daripada apa yang tangan-tangan mereka kerjakan. Itu kalau mengikut tafsiran yang kedua. Tapi kesudahannya afala yashkurun. Sama aja kalau kita ikut tafsiran pertama ke tafsiran kedua ke, kedua-duanya menunjukkan adalah tidak patut kita tidak bersyukur. Afala yashkurun, tidakkah mereka tidak bersyukur? Adakah mereka tidak bersyukur? Maknanya patut ke mereka ni tak bersyukur? Mereka tahu bahawa buah-buahan tu daripada kami yang tumbuhkan, dan mereka tahu bahawasanya semua itu tidak dilakukan melainkan kami, bukan tangan-tangan mereka yang buat. Atau kalau mengikut tafsiran kedua, ya, mereka tahu bahawa mereka makan daripada buah-buahan yang Allah kurniakan, dan makan juga daripada apa yang mereka proseskan dengan tangan-tangan mereka. Itu semua adalah nikmat kami. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Itulah yang nak disampaikan dalam ayat tersebut. Walau mana-mana tafsiran sekalipun, sama ada satu ataupun dua, kedua-duanya itu menunjukkan kepada kita bahawa sepatutnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, maha suci Tuhan yang telah menciptakan azwaj. Azwaj di sini kalau mengikut tafsir Syekh Tantawi, beliau kata azwaj itu maksudnya ialah anwa' dan juga asnaf. Maksudnya ialah pelbagai, bermacam-macam jenis. Ya. Jadi kalau mengikut tafsiran itu lebih mudahlah. Setengah tafsir atau terjemahan dia kata azwaj itu ialah berpasang-pasang. Berpasang-pasang pun boleh juga. Tapi kalau mengikut Syekh Tantawi, maksudnya ialah pelbagai. Maha suci Tuhan yang menciptakan pelbagai jenis, ya, pelbagai jenis makhluk, semuanya mimma tumbitul ard, daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri, dan wa mimma la ya'lamun, daripada apa yang mereka tidak tahu. Di sini dalam ayat ini kata Syekh Tantawi rahimahullah taala, Allah memberitahu kepada kita tiga jenis makhluk. Pertama ialah mimma tumbitul ard, apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Maksudnya apa? Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Maka biji-bijian itu kata Allah Ta'ala ada azwaj. Allah menciptakan dia azwaj, maksudnya pelbagai jenis, pelbagai spesies. Kalau timun tu macam-macam timun ada. Ada timun Jepun, timun yang biasa pun ada. Kalau kita pergi Mesir, lagilah macam-macam. Ya, kalau tomato tu, ada tomato di Mesir ada dua. Satu tomatim, satu lagi apa tak nama, saya tak ingat. Dua-dua nampak seakan-akan, ya, tapi nama lain. Dan kalau durian contohnya, masya-Allah kan. Punya banyak pelbagai jenis sehingga kita pun tak hafal. Kita pun tak dapat nak hafal. Hanya orang yang mutakhassisin, yang spesialis sahaja yang dapat menghafal jenis-jenis. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Khalaqal azwaja kullaha. Allah yang menciptakan segala jenis spesies-spesies, jenis-jenis bermacam-macam makhluk. Dan makhluk itu tiga. Sama ada apa yang ditumbuhkan oleh bumi, ya, iaitu tumbuh-tumbuhan. Maknanya tumbuh-tumbuhan pun Allah ciptakan pelbagai. Wa min anfusihim, iaitu manusia. Diri manusia pun Allah Ta'ala ciptakan pelbagai. Ada di antara mereka yang lelaki dan ada di antara mereka yang perempuan. Dan juga wa mimma la ya'lamun, dan juga makhluk-makhluk yang kita tidak mengetahuinya. Banyak. Ada makhluk-makhluk yang mana kita tidak nampak, kita tak tahu.
Kan, macam jin contohnya. Kita tak nampak. Cuma kita diberitahu melalui Quran dan Sunnah adanya jin. Ya. Jadi makhluk-makhluk yang kita tidak tahu pun Allah Ta'ala menciptakannya dengan pelbagai jenis rupa, bentuk dan sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai azwaj. Khalaqal azwaja kullaha. Maka tujuan ayat ini ialah supaya apa? Supaya nak memberitahu pada kita bahawa betapa agungnya kehebatan Allah dan juga kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudiannya Allah Ta'ala menyatakan pula tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang lebih daripada, yang maknanya yang lebih besar daripada itu. Kalau tadi kita cerita tentang manusia, tentang tumbuh-tumbuhan, tetapi kali ini pada ayat yang seterusnya ini Allah Ta'ala mengajak kita supaya kita melihat kepada benda yang lebih besar lagi, makhluk Allah yang lebih besar lagi, iaitu apa dia? Iaitu siang dan malam, matahari dan bulan. Ini lebih besar dan dia lebih tinggi daripada kita. Bukannya apa ni tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar kita, tapi makhluk-makhluk yang lebih besar. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idza hum muzlimun. Dan tanda yang lain, tanda-tanda kekuasaan kami yang lain untuk yang kami nak terangkan kepada mereka, lahum, bagi mereka, ialah apa dia? Apa dia tanda-tanda itu? Iaitu al-lail, malam. Maka malam juga sebenarnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naslakhu minhun nahar. Malam itu, naslakhu minhun nahar. Kami mencabut, kami menghilangkan siang daripadanya. Fa'idha hum muzlimun. Maka dengan serta-merta mereka menjadi gelap. Mereka berada dalam keadaan gelap gelita. Maknanya, waktu siang matahari ada. Tetapi apabila berlakunya malam, siang itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang itu, cahaya matahari itu dihilangkan oleh Allah, maka barulah jadi malam. Kita tak boleh nak mewujudkan malam sesuka hati. Tetapi apa? Tetapi kita makna kata tunggu sehinggalah Allah Ta'ala memerintahkan dengan kudrat Allah Ta'ala, dicabut cahaya siang ni, maka masuklah kita dalam waktu malam. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan naslakhu minhun nahar. Naslakhu minhun nahar. Naslakhu, kalimah naslakhu ni berasal daripada kalimah salkh, seperti mana yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Dan as-salkh maksud asalnya ialah mencabut kulit binatang. Macam kita lapah kan? Lapah ketika program korban. Kita lapah, kita cabut kulit, itu namanya naslahu. Kami mencabut. Ya. Jadi dipinjamkan, isti'arah, dipinjamkan kalimah itu, digunakan untuk apa? Untuk siang dan malam. Maka Allah Ta'ala berfirman, naslahu minhun nahar. Kami hilangkan, kami cabut, kami hilangkan cahaya siang itu, ya, maka akhirnya jadilah malam. Fa idzahum muzlimun. Maka ya, dengan serta-merta mereka iaitu manusia berada dalam keadaan gelap. Berada dalam keadaan gelap. Kemudian antara tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari bergerak, iaitu beredar, limustaqarril laha, ke tempat yang ditetapkan baginya. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah ketetapan, takdir al-aziz, iaitu Tuhan yang maha kuasa, al-alim, yang maha mengetahui. Berkenaan dengan ayat ini banyak tafsiran, ya, hadis-hadis pun banyak berkenaan dengan ayat ini, tapi saya merasakan bahawa kalau kita nak bincang perkara ni panjanglah, ya, kerana ini berkaitan dengan perkara ghaib. Mungkin kita boleh sebutkanlah beberapa hadis. Di antaranya ialah berkenaan dengan ayat ini, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya pada Nabi SAW tentang ayat ini, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Maka sabda Nabi SAW, mustaqirruha tahtal arsh. Mustaqirruha tahtal arsh.
tempat yang telah ditetapkan baginya itu ialah di bawah arasy. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis banyak disebutkan tentang perkara ini, dan perkara ini ialah berkaitan dengan perkara ghaibiyat. Maka kita percaya bulat-bulat. Ya, kalau sekiranya kita belum jumpa bukti dari sudut saintifik, maka jangan segera kita menolaknya. Sebab apa? Sebab mungkin boleh jadi sekarang ni kita belum nampak lagi, tetapi pada zaman akan datang Allah Ta'ala membukakannya, memperlihatkan kebenaran tersebut kepada manusia-manusia yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka. Jadi cukup kita beriman, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu bergerak dengan apa? Dengan takdir daripada Allah Ta'ala. Bergerak, beredar ke tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itu semua adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu saja kita percaya benda tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan pula. Tadi matahari. Sekarang ni bulan pula. Bulan, kata Allah Ta'ala, kami mentakdirkannya beredar melalui manazil, iaitu tempat-tempat persinggahan-persinggahan, tempat-tempat yang tertentu, hatta 'ada kal 'urjunil qadim, sehinggalah dia kembali semula kepada tempatnya yang asal, kal 'urjunil qadim, seperti urjun. Urjun ni apa dia? Urjun ni maksudnya ialah tandan. Kalau kita tengok tandan pokok, tandan kurma, tandan kurma yang sudah lama, dia akan melengkung ke arah bumi. Maknanya dia akan nak jatuh ke lantai, nak jatuh ke bawah lah, dia akan melengkung ke bawah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan pada kita bahawa bulan itu, Allah kata, kami takdirkan baginya ada manazil, ada tempat-tempat dia. Ada tempat-tempat dia. Ini diketahui oleh ahli-ahli falak lah. Ahli-ahli falak. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, maksud manazil itu ialah tempat-tempat yang mana bulan itu berjalan di situ. Kan kalau kita belajar sains, dia akan mengelilingi bumi. Jadi tempat-tempat di keliling bumi itu, itulah dipanggil sebagai manazil. Dia akan mengelilingi bumi. Jadi semua tempat-tempat yang dia lalu tu, yang membentuk satu lingkaran itu, satu bulatan, itulah dipanggil manazil. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, semua tempat itu, manazil itu ada jumlahnya ialah 28 manzil, 28 tempat. Dan tempat yang pertama, manzil yang pertama ialah pada malam pertama setiap bulan. Sebab tu bulan Islam ni dia ikut peredaran bulan. Dia tak ikut macam kalender Masihi. Di kalender kita kalender Islam ni atau kalender Arab, dia mengikut peredaran bulan. Dan bulan tu dia ada 28 tempat. Jadi hari pertama itulah dia tempat pertama. Bulan tu akan duduk situ. Dia akan berpindah sebanyak 28 hari. Kemudian pada hari ke-29 dia akan lenyap daripada pandangan manusia. Subhanallah. Maka itulah yang dimaksudkan wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dia akan beredar 28 tempat sehingga dia kembali semula pada asalnya, dan dia akan lenyap. Dia tak lenyap. Bulan tu ada tapi kita tak nampak. Dia akan hilang daripada pandangan manusia pada hari ke-29. Kemudian sebab itulah bila kita nak tentukan sama ada dah masuk belum satu Ramadan atau tidak, kita akan lihat anak bulan. Bila anak bulan sudah muncul, bermakna dia sudah mulakan balik peredarannya. Dia kembali balik kepada tadi itulah, lingkaran tadi. Maka kata Allah Ta'ala, hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Bulan tu dia akan beredar ke tempat-tempat tadi, 28 tempat tadi, manazil, dan sehinggalah dia akan beredar sehinggalah kembali semula kepada asalnya, tempat asalnya. Dan ketika itu apabila dia sudah kembali balik ke tempat asalnya, kita akan dapati bulan itu bentuknya sudah bukan lagi bulat, sebaliknya berbentuk bulan sabit. Jadi bulan sabit itu kan bentuknya melengkung.
maka Allah Ta'ala menyamakan melengkungnya bulan sabit itu seperti al-urjunil qadim, iaitu melengkungnya tandan pokok kurma, tandan kurma yang sudah tua. Kan kalau kita tengok kurma, kalau dia dah tua, kan dia macam ni kan, asalnya tegak pokok, dia punya tandan dia. Kemudian apabila lama-lama dia akan condong, dia akan condong macam tu. Dan akan beratlah kerana ada kurma-kurma yang subur dan masak, menyebabkan tandan itu akan mencondong ke bawah. Jadi lengkungan itulah yang disamakan, yang digambarkan, begitulah yang digambarkan terhadap bulan, keadaan bulan tadi. Yang mana bulan tadi dia daripada asalnya tadi anak bulan, kemudian menjadi bulan purnama, kemudian dia akan kembali semula melengkung seperti mana pada asalnya, iaitu menjadi bulan sabit kembali, kal urjunil qadim. Baik. Kemudian yang terakhir insya-Allah pada hari ini, lasyamsu yang bagi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah matahari mudah baginya mengejar bulan. Tidaklah patut matahari itu mengejar, mendapatkan bulan. Dan tidak juga malam mendahului siang. Sabiqun nahar, mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dan kullun fi falaki yasbahun. Setiap satu daripada makhluk-makhluk Allah tadi, semuanya itu yasbahun, iaitu beredar, bergerak, fi falak, iaitu beredar pada tempat masing-masing, pada laluan masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya, kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, maksudnya ialah apabila matahari timbul, matahari terbit pada waktu siang, maka ketika itu bulan tidak akan kelihatan. Begitu juga apabila malam berlaku, maka dia tidak akan bercampur dengan siang. Bila malam, malam. Bila siang, siang. Jadi matahari dan bulan dia tidak akan saling berselisih. Dalam erti kata, tidak akan terjadi matahari dan bulan pada waktu yang sama. Dan juga tidak akan terjadi siang dan malam dalam waktu yang sama. Demikianlah kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, kata beliau, setiap satu daripada keduanya itu ada had batasannya. Dia tidak akan melampauinya dan tidak akan terkurang daripada batasan tersebut. Apabila datang satu sultan, sultan yang di sini maksudnya ialah bulan lah, ataupun matahari. Apabila datang satu sultan, iaitu matahari, maka akan hilanglah satu sultan yang lain, iaitu bulan. Apabila pergi satu sultan, iaitu matahari, maka datang pula sultan yang lain, iaitu bulan. Begitu juga kata Ikrimah, maksud ayat tadi kata beliau bahawa setiap satu daripadanya itu ada kekuasaan. Ada maknanya ada maknanya tidak akan bercampur. Setiap satu daripada bulan dan matahari itu dia ada kesultanan dia sendiri. Maka matahari tidak akan terbit pada waktu malam, dan bulan pula tidak akan terbit, tidak akan muncul pada waktu siang. Demikianlah, wa kullun fi falaki yasbahun. Macam itulah Allah Taala ceritakan pada kita, semua makhluk-makhluk yang tadi disebutkan tadi, semuanya itu berjalan pada falaknya. Apa maksud falak? Kata Imam Al-Alusi, falak maksudnya ialah tempat laluan planet-planet, bintang-bintang. Jadi matahari dia ada orbit dia, bulan pun dia ada orbit dia, bumi dan sebagainya, semualah. Semua planet-planet, semuanya ada orbit dia, dia ada tempat laluan dia ada falak dia sendiri, dan semua itu tidak akan melanggar, melainkan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkannya untuk berlanggaran, iaitu pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat, maka itu menunjukkan berakhirnya umur dunia ini. Baik, saya kira cukup untuk hari ini, insya-Allah. Jadi semoga apa yang kita bincangkan dalam kuliah kita pada hari ini dapat menaikkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan supaya kita ini semua memikirkan kejadian-kejadian alam ini dan meyakini bahawa setiap sesuatu yang bergerak, sesuatu yang diam, sesuatu yang terbit, sesuatu yang tenggelam, semuanya itu adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak ada sesuatu pun yang berlaku dengan sendirinya, semuanya berlaku dengan ilmu Allah, dengan kudrat Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah semua perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, ya, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan daripada bumi yang tandus, terbitnya mata air, kemudian berlakunya siang dan malam, kalau semua itu boleh berlaku, maka apatah lagi lah, pastilah Allah Subhanahu Wa Taala lebih berkuasa, ya, maha berkuasa untuk menghidupkan semula manusia setelah mati. Wallahu alam. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan juga komitmen tuan-tuan puan-puan. InsyaAllah semoga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.